Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripadanya kita dapat bersua pada pagi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada sahabat-sahabat baginda. Ya, alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama dalam kuliah online kita bersama dengan surah An-Nur. Jadi mudah-mudahan majlis ilmu kita ini diberkati oleh Allah Ta'ala, menambahkan kefahaman dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung kepada topik akhlak pagi ni. Ya, dan kita akan melihat apakah satu hadis yang membincangkan perihal akhlak, yang kita hari ni nak tengok lebih kepada akhlak dalam perkataan. Kerana zaman sekarang ini adalah zaman di mana kita bebas menyuarakan pendapat, dibimbangi kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Kadang-kala berselindung di sebalik nama, tanpa nama. Kalau di Facebook berselindung di sebalik profil yang tidak dikenali, ya, profil anonymous. Kadang-kadang mudah untuk manusia ni menuturkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang menjadi rujukan kita adalah Rasulullah SAW, baginda. Ya, dalam perkataan, dalam perbuatan, kita kena merujuk kepada Rasulullah, kerana jalan sunnah itu adalah jalan kejayaan. Adakah baginda tidak merasa marah? Adakah baginda itu seorang insan yang tidak ada nafsu? Tidak, baginda adalah manusia. Namun bagaimana baginda berjaya tampil dengan akhlak mahmudah, berjaya mengekang hawa nafsu baginda, berjaya menahan lidah baginda daripada mengucapkan perkataan yang tidak elok. Ini kita nak belajar ni. Ya, Assalamualaikum Puan Hanita Hamid. Terima kasih Puan, ya. Pagi-pagi lagi sudah on live. Ni mesti kita kata pendengar tetap ni yang mengikuti kuliah surah An-Nur, insya-Allah. Baik, jadi kita tengok tajuk kita ni, janganlah berkata keji. Kalau kita tengok zaman sekarang, kadang-kadang pendakwah sendiri pun, orang-orang yang nak menentang kemungkaran pun kadang-kadang tersilap, ya. Kita guna perkataan-perkataan tidak baik. Padahal yang diajar oleh baginda adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya, dan contoh tauladan yang hasanah, yang baik. Maka kita nak tengok hari ni apakah contoh tauladan dalam berkata-kata berdasarkan satu hadis kejadian yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Atta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anasun minal yahudi faqalu Assalamu alayka ya Abal Qasim. Qala wa alaykum. Qalat Aisyah, Qaltu bal alaykumussamu wadhamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Ya Aisyah, la takuni fahishah. Faqultu ma sami'ta ma qalu. Faqala awalaysa qad radadtu alayhim alladhi qalu. Qultu wa alaikum wa fi riwayah mahaya Aisyah fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Dalam hadis ni dia ada cerita. Assalamualaikum Puan Siti Mariam, Puan Encik Zoldi Pro, ya, terima kasih kerana menonton. Baik, hadis ini bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada beberapa anasu minal yahudi, pemuda daripada kaum Yahudi, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, kematianlah ke atas diri kamu wahai Abul Qasim. Ada beberapa pemuda daripada kaum Yahudi tak semena-mena datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka kata kepada Rasulullah, Assalamu alayka ya Abul Qasim.
kematianlah ke atasmu, wahai Abul Qasim. Kiranya satu ayat nak mencabar, satu ayat menyumpah. Kemudian baginda menjawab kepada mereka, wa'alaikum. That's all. Dan ke atas kamu juga. Itu saja. Namun pada ketika itu ada Sayyidatina Aisyah di samping Nabi dan beliau berkata balik, tetapi ke atas diri kalianlah kematian dan kehinaan. As-samu wadzamu alaikum. Aisyah tambah sikit. Sebab yalah, tak semena-mena pemuda itu datang nak menyumpah seranah kepada baginda. Maka Aisyah jawabkan balik. Maka saat itu baginda berkata kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi wanita yang berkata keji. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan kepadamu? Ya, mereka kata, Assalamu alaika ya Abul Qasim. Kata orang Melayu mungkin pergi mampus lah. Tak bagus lah perkataan tu kan. Ya, maka pada saat itu baginda jawab kepada Aisyah balik, bukankah aku sudah membalasnya? Bukanlah diam saja kan, tapi aku sudah membalasnya. Dan aku telah ucapkan wa'alaikum. Dan satu riwayat lain pula menyebutkan baginda bercakap kepada Aisyah, diamlah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata yang keji dan berkata-kata dengan perkataan yang keji. Jadi satu cerita, satu kisah lah. Ada sekumpulan pemuda datang pada baginda, Yahudi, pemuda Yahudi datang kepada baginda, tiba-tiba nak menyumpah seranah baginda dengan berkata, pergi matilah. Kemudian Aisyah baginda jawab, wa'alaikum, dan ke atas kamu jugalah, samalah. Same goes to you, kata orang putih. Ya? Maka Aisyah jawab balik, Assalamu wadzamu alaikum. Kematian dan kehinaanlah ke atas kamu. Ya, tiba-tiba datang nak menyumpah seranah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baginda tegur Aisyah dengan berkata bahawa aku dah jawab. Tapi baginda tidak mencemarkan lidah baginda dengan bercakap perkataan yang keji juga. Dia cakap engkau pergi mati, baginda tak jawab balik engkau pergi mati juga. Tidak, baginda hanya katakan ke atas kamu jugalah. Same goes to you lah. Tapi Aisyah membalas, yalah geram kan, siapa tak geram? Orang yang mencerca baginda, tak semena-mena datang memusuhi baginda, datang cakap benda-benda tak elok. Tapi baginda juga tetap tegur Sayyidatina Aisyah kerana mengucapkan perkataan yang tidak selayaknya diucapkan oleh orang yang berakhlak mulia. Satu teguran, kalau kita tengok, alang, kau cakap kat kita, kita balaslah balik. Bukan kita start dulu. Tapi itu pun baginda tak bagi buat. Jadi menunjukkan kemuliaan akhlak ini. Dia memerlukan kepada sabar. Apa itu sabar? Menahan diri daripada marah. Menahan diri daripada berkeluh kesah apabila sesuatu yang tidak diingini atau disukai berlaku kepada kita. Orang cakap baik dengan kita, senang kita nak cakap baik balik dengan dia. Betul tak? Orang yang cakap elok dengan kita, senang kita nak balas baik. Tapi cuba tiba-tiba ada orang cakap tak elok pada kita, kita balas lebih pada dia. Dia cakap 5 patah yang tak elok, kita balas 100 patah yang tak elok. Jadi adakah itu akhlak mulia? Kita balas je. Tidak. Termasuk dalam akhlak mulia adalah menahan lidah kita daripada berkata-kata dengan perkataan yang keji. Maka ini yang baginda ajar kepada Sayyidatina Aisyah dalam hadis ini, iaitu berkaitan menahan lidah. Jadi kalau kita tengok dengan kehidupan kita hari ini, ramai orang kalah menahan sabar daripada lidah. Daripada lidah itu terkeluar dah. Ya, ketidaksabarannya terbongkar. Jadi apakah formula dalam kita nak menjaga lidah? Yang pertama, baginda bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka cakap perkataan yakul khairan, benda-benda yang baik sahaja, aw liyasmut, ataupun kamu diam ajalah. If you have nothing better to say, just shut up. Kalau tak ada benda elok nak cakap,
baik kamu zip mulut. Ini adalah formula selamat. Kadang-kadang kita terlebih bergurau, ataupun kita tercakap yang tidak patut, seronok-seronok sangat. Aduh, seronok-seronok sangat, tersebut benda yang tak elok. Jadi kalau menjadi siulan dalam kalangan anak-anak muda. Saya pernah pergi ke taman permainan, ada budak-budak muda bersembang. Bukan nak kutuk bangsa ke kutuk budak muda, tidak. Nak katanya realiti, tuan-puan, tengok anak masing-masing. Pergi saya ke taman, tengok ada budak-budak sekolah awal, sekolah menengah saya rasa, lower form. Sembang dia mesti selit. Minta maaf sebut ya, saya sebut ni sekadar memberi peringatan bersama. Sial, perkataan celaka dan perkataan khizir babi tu. Dia bukan menyumpah seranah tau, tapi dalam cakap-cakap gelak-gelak huha-huha keluar S, keluar perkataan nombor C, keluar B. Ya, subhanallah, kerosakan berlaku kerana tidak menjaga lidah. Jadi itu termasuk perkataan yang keji, kerana dia lazimnya digambarkan, digunakan untuk menggambarkan perasaan-perasaan. Ya, jadi bagaimana boleh timbul benda-benda macam ni? Budak-budak boleh sebut, boleh jadi kerana keluarga. Ya, kalau mak ayah sendiri dekat rumah mengulang-ulang perkataan keji, ataupun di atas jalan raya, ya, kalau tak ada apa dia boleh sabar, kat atas jalan raya jadi orang lain. Kita panggil apa? Road rush, ya, kemarahan jalan raya, atas jalan raya ni. Apa, bawa laju lah, C, S, B semua keluar. Jadi mungkin anak-anak boleh dengar. Jadi tuan-puan, tolong jangan mencarut. Kita kata, oh tak apa, kita dah besar boleh mencarut. Tidak, baginda melarang bercakap dengan perkataan yang keji. Allah tidak menyukai kata-kata keji dan berkata-kata dengan perkataan yang keji. Jangan mencarut. Itu ibu ayah. Yang kedua mungkin pengaruh rakan sebaya. Dalam rumah dia tak mencarut, mak ayah dia tak pernah ajar mencarut. Ayah dengan mak dia kata cili mulut kalau mencarut. Contoh, jangan cili tu betul. Tapi dekat sekolah, dia habiskan banyak masa dengan kawan, tiba mencarut. Jadi mencarut, mengucapkan perkataan tidak baik ni, kita kena cegah. Sebab dia memang boleh membawa kepada akhlak yang buruk. Itu pertama, bercakap dengan perkataan yang keji itu sendiri. Itu dalam bentuk carutan. Versi barat lain pula, F words. All those words yang menggambarkan, melepaskan perasaan. Jadi apa kata kita substitute, gantikan. Kadang mulut tu nak menyebut. Bila orang buat kita marah, Allahu Akbar, ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa kata kita gantikan? Ini kadang malu nak sebut kuat-kuat sebab nanti orang ingat kita wara, alim. Tidak. Kalau tengok mungkin masyarakat bangsa lain ataupun di tempat-tempat lain, kalau contoh di Timur Tengah, ya dah memang ada kelaziman. Nampak benda cantik, Masya Allah, benda luar biasa sikit, subhanallah, kita bapak ya, orang kita bapak lah, benda lawa kot. Jadi benda-benda ni perlu dibiasakan. Kelaziman perlu dibina. Masya Allah, cantiknya anak hari ni. Masya Allah, lawanya. Subhanallah, tengok awan gelap macam nak hujan je. Kan nampak something yang luar biasa. Risau ni macam nak banjir je, macam nak hujan je. Subhanallah, awan gelap. Something outrageous, something extraordinary, luar biasa. Nak marah, astagfirullahalazim, geram je rasa. Bukan salah, sebut benda-benda biasa tak apa. Lazimi menyebut nama Allah. Rasa macam benda buruk berlaku kan. Contoh, ada orang buat benda yang tak elok pada kita. Ya, di awal mendapat perkabaran buruk, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gantikan. Sebab baginda bila ada sekumpulan pemuda Yahudi datang kepada baginda cakap, kematianlah ke atas kamu wahai Abul Qasim. Ini apa? Satu bentuk sumpah seranah lah. Baginda tidak mencemari lidah mulia baginda dengan menyebut juga kau pun pergi mati. Tidak. Baginda hanya menyebut wa'alaikum, dan ke atas kalian. Jadi bermaksud bukanlah kita kata nak bagi orang yang buat jahat tu makin besar kepala, tak payah balas langsung. Sometimes we have to face them.
Ya, kena juga menghadapi supaya tidak makin melampau. Tapi tidak sampai lidah kita yang turut sama menyumpah seganah. Ini kita kena ingat. Jadi kata-kata keji, kata-kata carutan tidak selayaknya diucapkan oleh orang Islam. Ya, jadi jangan mencarut. Itu yang pertama, kejahatan lidah kita. Yang kedua, mengumpat, tuan-puan. Mengumpat ni dia tidak mesti secara mulut ataupun lisan secara berdepan. Tapi mengumpat ini juga boleh termasuk bila kita letakkan komen di media sosial. Bila kita menimbulkan apa-apa isu yang menyebabkan orang lain menjadi umpatan pada orang lain, itu juga dikira mengumpat. Jadi berjaga-jaga dalam dunia tanpa sempadan. Sekarang kadang-kadang kita nak share cerita orang-orang terkenal. Artis tu, artis ini, ahli politik itu dan ini. Kalau itu bersifat keburukan, keaiban peribadi yang tidak memberi kesan kepada umum, tidak bersifat kita perlu mewar-warkan untuk keselamatan umum, maka janganlah kita buka apa-apa topik pun pasal orang yang boleh mengundang umpatan. Contoh artis buka tudung misal kata, kita buat topik pula kat Facebook kita. Jadi pula bawah tu orang komen-komen mengumpat. Alah kesian kan dekat dia. Suami dia tak tegur ke? Jadi kita buka topik, dah jadi umpatan. Walaupun benda tu masuk berita, walaupun orang public pun semua tahu, tapi jangan jadi punca orang mengumpat. Dalam media sosial. Itu belum. Yang ketiga, fitnah. Fitnah ni apa? Perkara tidak benar yang kita sebarkan, yang kita sampaikan tentang orang lain. Fitnah lagi berat. Kerana mengumpat itu pun sudah mendapat dosa besar, apatah lagi fitnah. Jadi fitnah ini contoh misal kata kita tulis kita punya suspicion. Agak-agaknya, entah-entah. Boleh jadi semua perkataan-perkataan tu dia boleh hilang, boleh jadi fakta. Ini dibawa juga oleh kadang-kadang media, penulisan-penulisan wartawan. Yang kadang-kadang ada yang tidak beretika. Dia keluarkan tanda tanya. Tapi datang dekat orang sana, orang sini, dia hilang tanda tanya, jadi fakta. Maka berhati-hati dengan apa topik yang kita buka. Tak kisah di media sosial ataupun secara fizikal. Betul ke? Ni begitu begini. Nanti sampai kepada orang ke-10, dengar. Hilang betul ke tu? Dia jadi fakta terus. Jangan jadi orang yang memulakan rantaian fitnah. Jangan jadi orang yang memulakan umpatan. Sebab dosanya itu can be multiplied. Boleh diberanak-beranakkan. Kita tak nak. Jadi sebab itu nak selamat, jangan mengambil perhatian terhadap perkara-perkara yang tidak penting untuk kita. Kalau kita nak ambil perhatian tentang orang lain pun, biarlah untuk mendoakan dan tujuan dakwah. Sebab dibimbangi akan jatuh kepada dosa lisan, mengumpat dan memfitnah. Kalau kita tengok di sini, yang saya sebutkan hari ni, saya fokus 3. Pertama, elakkan mencarut ataupun bercakap benda yang keji untuk melampiaskan marah dan menghilangkan sabar kita. Walaupun seorang-seorang belajar menahan. Depan anak tak sebut, tapi belakang anak, contoh, takut anak tiru kan, tak sebutlah sumpah seranah. Tapi belakang anak segala perkataan keluar. Jangan. Sebab di sisi kita ada malaikat yang mencatat. Kalau hilang sabar sehingga mengucapkan perkataan-perkataan keji walaupun kita bersendirian, juga boleh mendapat dosa. Kemudian kita tengok lagi, apakah maksud akhlak yang baik? Menurut Imam Hasan Al-Basri, akhlak baik bermaksud kemuliaan, pengorbanan dan kesabaran. Menurut Ibnul Mubarak pula, akhlak yang baik ini wajah yang berseri, iaitu wajah yang tidak menampakkan permusuhan, yang menyenangkan orang yang menyampaikan yang makruf dan dia mengenepikan gangguan. Itu menurut Ibnul Mubarak. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal pula, akhlak yang baik itu ialah jangan engkau marah dan jangan engkau berdengki. Ini termasuk akhlak baik. Manakala menurut Ishaq bin Rahawai, akhlak yang baik juga ialah wajah berseri dan tidak marah. Menurut Al-Wasiti, akhlak yang baik itu kita membuat Allah redha dalam keadaan sempit ataupun lapang. Menurut Ali bin Abu Talib, akhlak yang baik ada dalam 3 hal. Pertama, kita jauhi benda yang haram.
Ni lately konsert ya. Konsert ni, kalau kita lihat, konsert yang berlaku menjadi pertikaian. Sebenarnya apabila sesuatu perkara itu ada elemen-elemen haram di dalamnya, maka dia boleh menjadi haram lah. Contohnya ada percampuran bebas antara lelaki dan perempuan. Ada hiburan yang melampau, melalaikan, ya, menjadikan sesuatu perkara itu haram kerana apakah aktiviti-aktiviti di dalamnya. Yang turut menyumbang juga lirik lagu yang disampaikan, pengaruh sampingan yang disampaikan dalam konsert terbabit. Semuanya membawa kepada banyak perkara yang tidak bermanfaat. Dia termasuk akhlak yang baik ni, kita bukan saja tidak buat, kita jauh daripada benda yang haram. Bermaksud ada aksi untuk prevent. Jauh daripada benda haram. Kalau rasa satu benda yang hiburan itu boleh bawa kepada kelalaian dan haram, jauhkan terus siap, ya. Dan mencari yang halal serta memberi kelapangan kepada sanak keluarga. Itu termasuk akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini bukan kita kata dengan orang luar saja. Padahal yang paling penting, paling utama kita nak aplikasi akhlak yang baik ini kepada ahli keluarga terdekat kita, itu kaum kerabat kita. Boleh jadi tuan-puan, orang boleh masking, pretend. Boleh bertahan jadi baik depan orang. Jumpa orang tersenyum, jumpa orang minta sedekah, mesti dia bagi punyalah. Dekat luar rumah, senang nak jadi baik sebab tak banyak masanya. Tapi yang paling kita nak tengok, yang tahu perangai sebenar kita ni, dalam keadaan kita penat, dalam keadaan kita balik rumah tu, keluarga kita lah yang paling tahu sebenarnya macam mana akhlak kita. Sebab itu baginda menggalakkan kita berbuat baik kepada ahli keluarga, memastikan kita buat baik pada ahli keluarga. Kerana tuan-puan setuju atau tidak, nak buat baik kepada ahli keluarga sendiri yang sememangnya dah tahu baik buruk kita, yang sememangnya akan terima kita dalam apa jua keadaan sekalipun, itu susah. Dengan orang luar kita ada kepentingan nak jaga air muka, nak jaga reputasi, tak nak orang cakap buruk pasal kita, menjadikan kita boleh nak kawal perangai. Tempoh masa pula tak panjang dekat luar, jumpa pun mungkin sekejap-sekejap. Tapi dalam rumah, itulah ahli keluarga lah yang tahu diri sebenar kita. Dengan ahli keluarga itulah cabaran untuk kita sentiasa berbuat baik juga. Sebab we have no import, tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan untuk keluarga merasakan kita baik ke kita buruk. Dari sudut air muka tidak ada kepentingan untuk dijaga. Dah keluarga, dah tahu dah baik buruk. Itulah cabaran terbesar untuk kita berakhlak baik. Dengan siapa? Dengan ahli keluarga kita, yang sememangnya akan terima kita, kenal luar dalam kita. Jadi tuan-puan buat baik paling utama, tengok bagaimana kita dengan ahli keluarga dulu. Usahakan berbuat baik dengan ahli keluarga. Usahakan bermanis wajah dengan ahli keluarga walaupun anak-anak kecil. Jangan diremehkan perasaan anak-anak kecil. Ini sunnah Rasulullah SAW. Bila cucu baginda datang, walaupun ketika itu baginda sedang berada dengan para sahabat, baginda berpaling pandang sambut cucu. Bila baginda jumpa Sayyidatina Fatimah, walaupun ketika itu Sayyidatina Fatimah dah besar sekalipun, tetap baginda datang. Kalau Fatimah datang rumah baginda, baginda bangun sambut cium anak perempuan baginda. Subhanallah. Ini akhlak mulia yang ditampilkan oleh Rasulullah. Buat baik, tengok dengan ahli keluarga kamu baik ataupun tidak. Ini akhlak mulia. Bukan pada orang luar semata-mata yang kita ada kepentingan nak jaga air muka. Kita rasa kepentingan nak kena jaga ahli keluarga. Jadi sebab itu, cuba mula akhlak mulia tu dalam keluarga dulu. Tidak menyumpah seranah. Tak selalu, tak cakap pasal orang dalam rumah. Tak ada umpat depan anak pinak. Jadi kita mewujudkan budaya yang baik. Ya, jadi dan sebahagian ulama lain pula kata akhlak yang baik ini ialah menahan amarah kerana Allah, memperlihatkan wajah yang berseri, menegakkan hukuman, tidak mengganggu orang Muslim dan orang yang terikat dalam perjanjian. Ya, jadi ada banyaklah takrifan dan aspek akhlak-akhlak yang baik.
maka kita buatlah semua yang kita mampu dan usahakan agar kita dapat menjaga lidah daripada bercakap perkara yang tidak baik. Dan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Ya, iaitu sesuatu yang berat dalam timbangan. Bermaksud perkara ini sebenarnya dia memberi kesan besar dalam timbangan amal kita. Tapi kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Kita pandang solat, kita pandang baca Quran, kita pandang datang ceramah, dengar ceramah. Padahal yang banyak dalam kehidupan seharian kita apa dia? Akhlak kita. Cara kita berperilaku, tindakan-tindakan automatik kita dalam setiap keadaan. Sebenarnya itu adalah yang paling berat dalam timbangan amal kita. Oleh sebab itu tuan-puan, mudah-mudahan kita dapat berakhlak dengan akhlak yang baik. Nak kata sempurna tu mungkin jauh. Tapi cuba untuk kita mengamalkan dalam seharian kita ni. Always try to be good to other people. Tunjukkan muka yang manis. Elakkan daripada mencarut. Jangan mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Alih gangguan-gangguan di jalan. Memaniskan wajah kita. Melapangkan urusan orang lain. Apa yang boleh dimudahkan, kita mudahkan. Dan bila kita melakukan akhlak yang baik ini, maka insya-Allah Allah akan memberikan balasan. Iaitu yang pertama, Allah akan memberi kehidupan yang baik kepada kita. Hayatan thayyibah. Kerana akhlak yang baik ini kita lihat macam kita bagi pada manusia. Kita bagi. Jangan ingat tak ada kesan. Kita boleh marah tapi kita pilih untuk sabar. Kita boleh misal katalah kita layak menyumpah seranah sebab kesalahan dia tu. Rasa macam layak dibakul sampahkan contoh. Tapi kita tahan. Semua itu ada nilai pahala. Pahala menahan amarah. Pahala menjaga lidah. Maka Allah akan bagi hayatan thayyibah. Sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dalam kalangan lelaki atau perempuan dan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ini firman Allah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan di akhirat nanti pula kami akan membalas apa yang mereka lakukan di dunia ini dengan balasan yang berkali ganda jauh lebih baik. Subhanallah. Jadi sebab itu jangan rasa sia-sia jadi orang baik. Bukan baik bertempat, baik sepanjang masa. Tetapi perlu ada jugalah waspada, hati-hati supaya tak ditipu. Macam itulah. Jadi tak rugi jadi orang baik. Kerana yang akan balas itu adalah Allah Ta'ala. Ya, jadi sebab itu mudah-mudahan pada pagi ni kita dapat semangat baru. Dapat satu tekad. Nak jadi orang yang sentiasa salim. Sentiasa selamat. Sentiasa sejahtera ke atas orang lain. Dan biarlah Allah yang membalas perlakuan akhlak baik kita. Yang mungkin dalam zaman sekarang sangat mencabar untuk kita lakukan. Dengan adanya dunia tanpa sempadan, dengan banyak pengaruh-pengaruh, dengan banyak ikutan-ikutan yang mungkin menunjukkan kepada kita contoh yang tidak baik, amalkanlah akhlak yang mulia. Mulakan dengan menjaga lidah, menjaga air muka, memudahkan orang lain, berbuat baik dengan ahli keluarga kita, membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan bermula daripada sekecil-kecil cara ini, Allah akan melorongkan kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang lain, insya-Allah. Saya rasa sampai di sini saja untuk masa ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Saudara Muhammad Idrus, Hairul Repo, Puan Zabedah Idris, Biri-Biri Kacukan. Oh, nama unik.
Syida Epa, Tuan Firdaus, Muhammad Abdul Muttalib, Puan Hasnah, Cik Moh, Puan Halimah dan lain-lain lah. Ibnu Abdullah dan lain-lain yang menonton, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dan hidayah untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terima kasih kepada Surau An-Nur atas penganjuran live pada pagi ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.